Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini pelajar kita akan bincangkan mengenai penggunaan tanda baca. Okey, penggunaan tanda baca bagi bahasa Melayu. Okey, tanda baca ni merupakan salah satu aspek yang penting kerana tanda baca banyak digunakan untuk kemahiran menulis bagi memastikan kita dapat menulis dengan baik. Okey, walaupun tanda baca ini kamu telah mempelajarinya sejak daripada sekolah rendah lagi, namun secara tidak langsung kadang-kala masih berlaku kecuaian dan kesilapan dalam penggunaan tanda baca bagi bahasa Melayu. Baiklah, kita kena fahami dulu apakah yang dikatakan sebagai tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Okey, tanda baca diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Okey, kita lihat beberapa tanda baca. Yang pertama, tanda titik ataupun noktah. Okey, apakah fungsi tanda titik ini? Okey, fungsinya yang pertama, dia digunakan tanda ini digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Maksudnya digunakan pada akhir ayat penyata lah. Okey, ayat penyata contohnya kereta ini baru dibeli. Noktah. Okey, macam biasalah. Yang kedua, pada akhir singkatan nama orang. Okey, yang nama orang Encik yang kita singkatkan menjadi EN, ya, Encik, maka kita perlu letak nokta. Begitu juga yang panggilan hormat yang amat berhormat, Y.A.B. Okey, yang ketiga, sebelum tanda penutup kata yang merujuk kepada tanda bacaan kat sini, iaitu tanda dialog. Okey, tanda pembuka kata ini dalam cakap ajuk lah. Okey, jadi bila kita menggunakan tanda pembuka kata ini pada dialog, maka sebelum kita tutup pembuka kata itu perlu diletakkan tanda nokta. Nokta dahulu barulah jumpa dengan tanda penutup kata dialog tu lah, tanda penutup kata. Okey, yang keempat, untuk menunjukkan angka perpuluhan kita perlu gunakan nokta. Okey, untuk ayat matematik lah 5.4 ataupun kita buat penomboran 1.1, 1.2 kan. Okey. Seterusnya, tanda baca yang kedua ialah tanda koma. Okay, fungsi tanda koma ni ada banyak. Yang pertama, bagi mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Biasalah kalau kita bagi contoh kan. Kalau kita bagi contoh, contoh pertama, koma, contoh kedua, dan apa tu? Dan sambunglah dengan ayat yang seterusnya. Itu menunjukkan bagi mengasingkan contoh yang berturut-turut. Okey, kedua, fungsi tanda koma ialah duduk di belakang kata seru. Yang ni cikgu pernah sebutkan, iaitu penggunaan kata seru. Selepas kata seru perlu diletakkan tanda koma, manakala tanda serunya duduk di hujung ayat. Okey, yang ketiga, penggunaan tanda koma untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Okey, maksudnya kita bercakap tu kita dalam nada intonasi kita berhenti seketika. Berikan surat ini kepada ibumu, Adi. Okey, jadi kita boleh letakkan tanda koma di situ. Okey, yang keempat, di belakang kata penghubung pada awal ayat. Di belakang kata hubung ataupun di belakang penanda wacana. Biasa kita menulis karangan, kita menulis ulasan, kita gunakan penanda wacana. Jadi di belakang penanda wacana, oleh sebab itu, koma, awak diminta hadir. Kan? Selain itu, koma. Okey, itu contoh yang lain lah. Okey, yang kelima, fungsi tanda koma ialah untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza-beza. Okey, contohnya rumah itu besar tetapi tidak cantik. Okey, untuk memisahkan dua unsur yang berbeza. Besar tetapi tidak cantik. Kita boleh letakkan tanda koma pada lepas perkataan besar. Okey, katakan saya ke bandar jika dia datang.
Okey, maksudnya diceritakan pasal pesanan lah, pesanan bahawa saya ke bandar jika dia datang. Okey, menunjukkan situasi yang berbeza di situ. Apabila orang tu datang, dia tiada di rumah, dia minta sampaikan pesanan. Okey, dan yang keenam, bagi tanda koma ini berfungsi sebagai digunakan pada sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Dalam dialog lah. Okey, awak lihat betul-betul di sini. Sekiranya watak, watak Ravi ni duduk di hadapan dialog, contohnya Ravi berkata, maka lepas tu kita kena letakkan tanda koma. Okey, tanda koma di situ, barulah kita mulakan dialog dengan tanda pembuka kata. Bagi dialog dia, ini suratnya, koma, encik. Lepas encik itu, nota. Dan tutuplah tutuplah dialog itu dengan penutup kata. Manakala bagi contoh yang kedua ni, dia mulakan dengan pembuka kata. Okey, kemudian habis dia punya dialog, dia letakkan tanda koma dahulu sebelum tutup dialog dengan penutup kata. Okey, dengan tanda penutup ni. Okey, dan diakhiri dengan dialog. Diakhiri dengan watak. Okey, jawab Encik Abu. Okey, jadi awak lihat perbezaannya kat sini. Kalau watak tu duduk di hadapan, barulah diikuti oleh dialog, maka tanda komanya duduk sebelah watak. Dan dialog tu diakhiri dengan nota. Tetapi kalau wataknya jawab Encik Abu duduk di belakang dialog, maka dialog tu kita kena letakkan tanda koma, barulah tutup dengan tanda penutup kata ni, diakhiri dengan jawab wataknya siapa. Jawab Encik Abu, titik, nota. Okey, jadi lihat perbezaan. Kat sini yang kena hati-hati sebab kita kadang-kadang nak buat karangan cerpen, karangan cerita yang memerlukan dialog kan. Jadi kita kena hati-hati masa bila kita perlu gunakan tanda koma ini. Okey, jadi nombor 6 ni diharapkan pelajar tolong alert, tolong peka ya dengan penggunaan tanda koma dalam sesuatu dialog. Okey, yang ketiga, yang ni mudah je. Tanda tanya. Biasalah bila kita gunakan tanda tanya. Pada akhir ayat tanya kan. Kita wajib gunakan pada akhir ayat tanya. Okey. Kemudian pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Sebelum habisnya dialog kita akan letak ni macam ni tadi. Macam penggunaan tanda koma jugalah. Okey. Wataknya di belakang dialog. Maka kita perlu letakkan pembuka kata. Dialognya apa? Apa yang kamu lihat dialognya? Okey, kemudian letakkan tanda soal sebab dia ayat tanya dalam dialog. Dan barulah kita letak penutup kata. Okey, lepas penutup kata barulah wataknya siapa? Tanya Jimmy. Okey, nota. Jadi hati-hati kat sini ya. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah pernyataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Maksudnya apabila kita menggunakan kata seru. Kata seru wah. Jadi kita letakkan tanda koma dahulu selepas kata seru dan kata seru diikuti dengan apakah suruhannya, apakah ayatnya dan diakhiri dengan tanda seru. Cikgu dah terangkan kan sebelum ni, tanda seru duduk di akhir ayat. Okey, jadi itu penggunaan yang pertama. Yang kedua, contohnya kat sini, siapkan kerja itu segera. Menunjukkan satu perintah ataupun arahan. Bila kita perintah atau mengarahkan seseorang, di hujung ayat tu kita mesti letakkan tanda seru. Yang kelima, tanda titik bertindih. Tanda titik bertindih digunakan pertama pada akhir sesuatu pernyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Contohnya, barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut. Okey, kita letakkan tanda titik bertindih, parang, koma, sabit, koma dan cangkul, nota. Okey, sebelum dan ni ada tanda koma. Okey, dan sebelum dinyatakan contoh, diletakkan tanda titik bertindih. Okey, itu fungsi titik bertindih yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu. Kita nak nyatakan tarikh, masa, tempat kan dalam sesuatu tentatif. Maka kita akan gunakan tanda titik bertindih. Lihat betul-betul nokta yang ditindihkan dua begini. Bukan yang nokta bawah ada koma ya. Dia gunakan titik bertindih. Jadi tolong peka dengan tanda titik bertindih. Baiklah, yang keenam, penggunaan tanda sempang. Bila kita akan gunakan tanda sempang? Okey, yang pertama, penggunaan tanda sempang untuk menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda. Contohnya, murid-murid, riuh rendah, gotong royong, tolong menolong. Okey, yang ini cikgu dah terangkan sebelum ini. Yang kedua, tanda sempang digunakan untuk merangkaikan. Merangkaikan apa? Yang pertama, merangkaikan penggunaan kata se. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Huruf besar kat sini merujuk kepada kata nama khas. Contohnya, se Malaysia, se Tanah Melayu. Se kat sini menunjukkan satu. Yang kedua, kat sini ada kesalahan penomboran sedikit. Yang kedua, ke sempang apabila berjumpa dengan angka. Ke 10, ke 4. Apabila huruf berjumpa dengan nombor. Begitu juga dengan yang ketiga, perkataan an. Nombor ini berjumpa dengan perkataan an. Jadi perlukan sempang di sebelah nombor. Yang ketiga, imbuhan pinjaman dengan kata nama khas. Imbuhan pinjaman Pro. Pro sempang kata nama khas Malaysia. NT. Sempang kata nama khas Amerika. Jadi tanda sempang diperlukan pada imbuhan pinjaman yang jumpa dengan kata nama khas. Yang keempat, tanda sempang digunakan untuk memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Apabila kita berjumpa dengan perkataan mu, perkataannya. Mu ni merujuk kepada Tuhan. Tuhan yang satu. Bila Tuhan, kata nama khas. Kata nama khas, M huruf besar dan sebelum perkataan sebelum mu tu perlu letak tanda sempang. Begitu juga dengan sinar X. X adalah kata nama khas, jadi dia perlukan sempang pada sebelum perkataan X tu. Dan yang terakhir ialah tanda petik. Tanda petik ini juga kita panggil sebagai tanda pembuka dan penutup kata. Bila masa kita gunakan tanda petik ataupun tanda pembuka penutup kata ni, kita gunakan yang pertama untuk mengapit petikan secara langsung lah. Petikan tu maksudnya dialog ataupun perbualan. Apabila kita nyatakan dialog dalam satu ayat tu, kita gunakan tanda petik ataupun kita panggil tanda pembuka kata di hadapan. Kita masukkan dialognya, saya belum makan ibu. Kemudian letakkan tanda koma terlebih dahulu dan diakhiri dengan tanda penutup kata. Tanda penutup kata, tanda petik akhir ni. Dan diakhiri dengan watak. Wataknya kata adik. Dan kata adik kemudian nokta. Kata adik ni huruf kecil je, tak perlu huruf besar. Yang kedua, tanda petik ni kita guna apabila kita menyatakan jadual, rencana karangan. Jadual ni kat sini maksudnya tajuk. Tajuk rencana atau tajuk karangan. Ataupun kita tuliskan tajuk puisi, tajuk novel. Bila kita nyatakan sesuatu tajuk, kita kena letakkan tanda petik di awal dan di akhir tajuk tersebut. Contohnya, novel esok masih ada memenangi hadiah pertama. Jangan lupa bila tajuk novel, tajuk tu merupakan kata nama khas. Huruf besar di awalnya. Jangan lupa huruf besar dan menggunakan tanda petik di awal dan di akhir tajuk tersebut. Baiklah, itu sahaja penerangan cikgu untuk hari ini. Harap selepas ini pelajar dapat mengaplikasikan penggunaan tanda baca yang betul. Sekian, terima kasih.